Ya, oleh tidak pesanan daripada Kementerian Kesihatan, utamakan kesihatan anda. Kurangkan garam, kurangkan gula, tambahkan manis dalam senyuman bis kita. Kami pasti semua penonton Rampai Pagi manis-manis belaka. Termasuklah yang di sebelah saya, cuba senyum. Senyum? Manis hari ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah pun di dalam segmen artisan. Ini yang kita nanti-nantikan sebenarnya dari awal lagi berkenaan dengan aneka biskut berdekorasi bersama dengan kita di tengah-tengah ni bersama dengan adik Hajah Nur Syakira Puteri Akmal binti Haji Jerudin, merupakan pelatih jurusan tahap 2 Diploma Seni Kulineri Patisserie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Saya pun khabar baik hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi, menjadikan Rampai Pagi edisi 6 hari bulan Januari tahun 2024. Salah satu kelainan kami bawakan pada bis kita semua di tahun baru tahun 2024 dibawakan ke studio. Dapatkah kita ni melihat macam mana resepi yang ditunjukkan itu, macam mana ianya dibuatlah. Betul. Jadi hari ini kita bersama dengan Hajah Nur Syakira Puteri Akmal binti Haji Jerudin. Mungkin boleh diperkenalkan diri dengan lebih dekat barangkali kepada penonton Rampai Pagi, silakan. Okey, terima kasih kepada Rampai Pagi untuk berkesedia untuk menjemput saya hari ini. Nama saya Hajah Nur Syakira Puteri Akmal binti Haji Jerudin. Saya adalah salah seorang pelatih program Pusat Pembangunan Belia dari sesi 2023 ke 2024. Jadi pelatih di Pusat Pembangunan Belia. Mungkin ada yang tertanya-tanya, berapa lama sudah di Pusat Pembangunan Belia? Apa kursus yang dia ambil? Berapa lama kursus satu? Mungkin boleh diceritakan ni. Bidang kursus saya buat masa ni ialah Culinary Arts dalam bidang pastry. Jadi program ini hanya sampai 1 tahun, iaitu 9 bulan di Pusat Pembangunan Belia dan selepas itu 3 bulan di penempatan kerja. Ya, alhamdulillah. Jadi macam mana ni timbul minat untuk mengikuti bidang dalam kulineri patisserie ni? Sambil nanti kita ni akan cuba untuk bagaimana pembuatan mendekorasi biskutan ni. Sebenarnya saya banyak sudah pengalaman saya masa di Pusat Pembangunan Belia, iaitu pembuatan seperti aneka biskut, roti, barang manisan ataupun dessert. Sama juga macam kuih tradisi Melayu Brunei. Alhamdulillah. Jadi itu semua ilmu, semua skills yang dapat daripada kursus tersebut. Jadi rasanya penonton pun dah sabar akan melihat apa yang akan dibuatnya hari ini, apa yang akan ditunjuk cara kepada bis kita. Mungkin boleh dimulakan barangkali. Apa yang langkah pertama yang dulu kita akan buat hari ini apa ni? Hari ini kami akan buat biskut icing shortbread. Bahan yang digunakan ialah biskut shortbread sama icing sugar. Dibuat dari gula icing, putih telur sama 2 teaspoon lemon juice. Okey, putih telur sebiji telur lah. Putih telur sebanyak 2 biji telur. 2 biji telur putih. Yang kuning itu dia kuning diasingkan. Ya, betul. Jadi di whisk sampai sebati dengan icing sugar. Lepas tu dibagi dengan pewarna kesukaan individu. Jadi mungkin boleh dilihatkan kepada penonton barangkali macam mana usul orang konsistensi ataupun teksturnya barangkali. Ini boleh diulangi lagi sekali apa di antara bahan-bahan yang diperlukan? Bahan-bahannya icing sugar, putih telur sama lemon juice. Lemon juice sebiji lemon. Sebiji lemon diperah. Lepas tu bagi 2 teaspoon. 2 sudu kecil. 2 sudu kecil. Ya. Okey, ini dia udah icing sugar. Icing sugar. Yang digunakan untuk mendekorasikan biskut ini nanti. Baiklah, mungkin tadi boleh teruskan barangkali. Ya, silakan. So mula-mula kita ni membuat ia punya lining, iaitu pakai dengan warna hitam. Ya. Saya sebenarnya suka mencuba, suka melihat sahaja. Mungkin boleh saya cuba? Lepas ni kita mencuba boleh, kan? Lepas ni dia melihat. Lepas ni saya demo. Saya akan tunjukkan icing ia punya bucunya. Dia perlukan guntingnya
sedikit sahaja. Terlampau besar kerana kalau icingnya terlebih besar lubangnya, terkeluar icingnya terlebih. Jadi semasa kering memang menunggu berapa lama lagi lah untuk ia mengeringkan. Jadi dengan halus, dengan fokus yang pertama, jadi icingnya cuman Jadi kita ni buat bordernya dululah ha. Border icing. Okey. Kelihatan lepas ni kita ni akan mencuba dia ni. Kelihatannya mudah tapi mungkin tidak semudah yang betul. Yang tadi lihat barangkali ya. Kita ni akan cuba nanti macam mana. Jadi mesti perlahan lah tu. Okey. Ni boleh cuba. Okey, silakan cuba. Boleh, saya ingin mencuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan. Tiba-tiba tangan ini kajar-kajar Mahira. Bengkok. Indah lurus. Boleh. Lulus. Lulus, alhamdulillah. Lulus, alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya ini biarkan ia kering. Okey. Lepas tu ambil white icing. Jadi kerana sugarnya andang putih kan, jadi dah payah menambahkan lagi berwarna. Jadi macam saya sebut tadi, gunting sikit sahaja. Digunting sedikit lagi ya, supaya memudahkan ia untuk keluar. Rasa yang ini bukan untuk border, nanti untuk dalam icing yang di atas. Jadi rekaan bentuknya di atasnya lagi untuk berlapis. Dilapisi lagi. Dilapis. Jadi yang putih ini jadi di di apa tu? Di keseluruhannya lah. Dia mengikut yang border yang kita buat tadi. Kemudian kan dilapis ni dengan warna yang lain. Mengikut corak kesukaan. Corak kesukaan boleh birthday theme, emoji ataupun binatang kesukaan individu. Kalau corak kesukaan kami apa nak? Rampai pagi. Rampai pagi. Mungkin boleh ditunjukkan sekarang macam mana nanti dia membuat corak rampai pagi. Sebab kita ada menyediakan juga biskut yang sudah pun didekorasi ni khas daripada Putri sendiri. Ni dikeringkan. Okey. Jadi anda memang dibiarkan kering dulu So kalau icingnya terus, ia punya design terconnected dengan yang belum kering. Jadi dampaknya design macam sikit kemas. Jadi kalau tadi lihat yang ada di sini juga ada penonton, ada dibawakan contoh yang telah pun dibuat lebih awal oleh Putri tadi, dekorasi rampai pagi. Kalau dilihat memang jauh berbeza yang telah ditunjukkan pada biskit kita tadi menggunakan border sahaja. Betul. Tapi kalau yang seperti yang ini ada tulisan Jawi dan sebagainya tu, apa proses yang mula-mula sekali? Proses yang tulisan Jawi, sebenarnya kalau rasanya diri sendiri pun dah berapa confident, jadi boleh macam pakai ni lidi, cucuk lidi untuk buat sketching di atas yang kering. Diukir dulu sedikit. Diukir. Jadi kalau rasa anda berapa confident, boleh diukir atas biskut. Jadi boleh sebagai referen untuk membuati yang design yang kita mahu. Betul. Jadi kalau jadi kalau kita melihat di sini banyak juga antara dekorasi biskut yang sudah pun dihasilkan oleh Putri. Mungkin tadi kalau kita ni lihat ya, ini selepas saya kering, kita ni akan cuba untuk dekorasi macam-macam. Tambah lagi macam-macam dekorasinya. Mungkin boleh dilihatkan kepada penonton ni barangkali. Mungkin boleh diterangkan di antara desain-desain yang paling rumit barangkali ataupun kegemaran. Mungkin yang mana ni Putri? Desain yang paling saya gemari adalah untuk Stand Up for Palestine yang sempena untuk
kirakan merespect dengan yang punya masakan ya. Jadi saya menggunakan gula icing border macam hitam macam biasa di luarnya. Lepas tu isi dia dengan putih gula icing. Lepas tu warna hijau, merah sama hitam untuk buat bendera Palestin. Rasanya ini bukan menggunakan biskut yang sama. Yang ini untuk menggunakan biskut cookies. Cookies. Jadi boleh apa saja biskut lah. Apa saja biskut. Dan mestinya yang sama jenis macam shortbread, cookie. Plain pun okey. Antara desain-desain yang lain lagi mungkin boleh diterangkan ni Putri. Yang ini yang dari biskut yang kami telah membuat untuk ASEAN. Jadi yang ini ada gambar untuk event ASEAN Development semasa di bandar. Jadi kami buat sebagai corak. Yang ini menggunakan sama juga dengan gula icing, yang hitam dengan border, lepas tu merah di luar. Yang ini sebagai sugar paper. Jadi yang logo ASEAN. Logo ASEAN itu pakai sugar paper yang di tengah-tengah. Jadi boleh dimakan. Boleh. Boleh dimakan. Ya edible. Boleh dimakan. Okay. Jadi maksudnya di print out lah tu di print out. Dicetak, dicetak, lepas tu yang boleh dimakan. Boleh dimakan. Memang ada, kalau kita melihat pun ada juga dekorasi gambar-gambar ya. Kalau boleh diterangkan yang Rampai Pagi punya barangkali dipertontonkan hari ini ke penonton hari ini. Mungkin dapat cuba buat yang Jawi barangkali. Jawinya barangkali rasanya kelihatan rumit sedikit. Betul. Jawi. Jadi kita cuba belajarlah. Jadi menggunakan warna putih untuk membuat rampai. Ini membuat huruf ra. Seterusnya Mahira, huruf mim. Mim. Okey. Huruf pa. Dan diikuti dengan alif. Barangkali boleh saya mencuba kali ya? Boleh? Boleh. Okey. Mau mencuba juga ini. Okey. Mim, pa, alif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah. Saya cuba untuk tidak merosakkan ya biskut tersebut. Okey. Ya. Nampak ianya. Nampak ya. Nampak ya? Nampak ya. Okey. Teruskan. Silakan. Lagi. Lagi. Teruskan. Bukan mudah sebenarnya. Ini mudah Sebabnya memerlukan kita ni. Kita boleh terlampau dipicit peladuk. Dapat saya boleh membantu. Saya membantu melihatlah. Okey. Mungkin dapat dicuba. Mungkin saya boleh cuba. Silakan ini cuba. Okey, saya cuba. Okey, saya mencuba untuk tidak merosakkan. Okey, Rampai Pagi sudah pun selesai. Boleh. Okey, alhamdulillah boleh. Boleh. Lulus Lulus. Alhamdulillah. Iya. Jadi silakan. Jadi Rampai Pagi yang Jawi sama Rampai Pagi yang warna kuning. Ini bagi untuk Rampai Pagi ya, yang bahasa Ruminya lagi. Kalau boleh ditanyakan jadi Putri, kami sebenarnya cukup berbangga apabila menyaksikan banyak belia-belia kita ni menceburkan diri dalam bidang-bidang kreativiti seperti ini. Jadi kalau Putri sendirilah, apa perancangan Putri di masa hadapan? Adakah mungkin kepakaran yang ada ni mungkin boleh dipergunakan sebagai satu sumber pendapatan barangkali dan sebagainya? Macam mana apa perancangannya? Perancangan saya selepas dari Pusat Pembangunan Belia, barangkali saya menggunakan ilmu pengetahuan ini dengan kemahiran saya sendiri untuk membuat bisnes. Jadi bisnes saya sendiri untuk menjual kek biskut ataupun roti, bread ataupun kuih Melayu tradisi. Adakah sudah menerima tempahan-tempahan barangkali juga? Adalah, tapi buat masa ni macam bahagian untuk keluarga ataupun family yang berdekatan.
Ya, alhamdulillah. Jadi sama-sama kita ni buat mungkin harapan kepada mungkin perancangan seterusnya ni. Sebagai apa itu? Perancangan akan datang, mungkin ada harapan dan sebagainya. Jadi saya mau kalau selepas saya dari PPP, saya mau jadi sebagai sumber inspirasi untuk yang masa depan, untuk yang wawasan 2035 untuk masuk ke pusat pemandu belia untuk belajar macam culinary arts di bahagian pastry. Yang memang sangat menarik. Kalau ada minat memang menarik. Alhamdulillah. Itulah kami harapkan sebenarnya dan juga impian negara kita ni, setiap daripada kita ni, setiap seorang pada kita ni memainkan peranan yang besar dalam menyumbang ke arah mencapaikan, menjadikan realiti wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan generasi yang bukan hanya berpendidikan tapi berkemahiran. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Hajah Nur Syakira Puteri Akmal binti Haji Jarudin ya, kerana berkesudian untuk berkongsi sedikit latar belakang, pengalaman dan juga cara-cara mendekorasi.